Lupakan penulit udara lama. Hello Virus Fit bukan sekadar menapis habuk dan debu, tapi menghapuskan virus bawaan udara dengan All Clean. Elakkan virus. Hello Magic. SK Magic. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 November 2021 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Dun Tanjung Bidara yang terletak di pesisir pantai Melaka telah sekian lama menjadi kubu paling kuat Barisan Nasional di negeri itu. Bagaimanapun, PN dilihat bakal memberi saingan hebat apabila Bersatu meletakkan calon heavyweight-nya Mas Ermiyati Samsudin di kerusi itu. Pada PRU 2018, BN meraih hampir 60% undi di Tanjung Bidara walaupun dengan pertembungan 3 penjuru, iaitu peratusan undi tertinggi yang dimenangi UMNO di Melaka ketika itu. Justru tidak hairan jika pengerusi UMNO Negeri, Abdul Rauf Yusof, membuat kemunculan pertamanya di situ. Secara perbandingan, calon Ketua Menteri BN Sulaiman Mat Ali bertanding di lendu yang jauh lebih berisiko. Bagaimanapun, beberapa penduduk tempatan yang ditemui Malaysia kini melihat Rauf sebagai orang luar dan mengakui wujud sentimen terhadapnya. Sementara itu, ramai penduduk tempatan menerima baik Mas Ermiyati walaupun dia telah menyertai Bersatu. Mas mempunyai hubungan yang mendalam dengan akar umbi UMNO di situ, memandangkan dia adalah ahli Parlimen Masjid Tanah, kerusi yang dimenanginya pada 2013 dan 2018 ketika masih bersama UMNO. Baik, sementara itu, seperti yang dijangka, Mas Ermiyati menjadi pertaruhan terbaik PN untuk ditawarkan sebagai Ketua Menteri Melaka. Pengumuman calon Ketua Menteri itu dibuat oleh pengerusi PN Muhyiddin Yassin di Ibu Pejabat Gabungan tersebut di Kuala Lumpur hari ini. Ini adalah, saya kira, pertama kali dalam sejarah negara seorang wanita yang berkelayakan tinggi, profesional, muda, mempunyai banyak pengalaman, ditawarkan sebagai calon Ketua Menteri. Saya pun tahu tak pernah ada di negara kita, tapi terbukti bahawa Perikatan Nasional sentiasa memberikan peluang kepada sesiapa saja, tidak kira jantina saja, baik lelaki ataupun wanita, untuk memegang jawatan-jawatan penting seperti ini. Jika PN berjaya menguasai majoriti kerusi Dun Melaka dan Mas memenangi Dun Tanjung Bidara, dia akan menjadi wanita pertama yang dilantik sebagai Ketua Menteri. Terdahulu dalam wawancaranya bersama Kini TV, Mas percaya PN lebih terbuka berbanding BN dalam menawarkan lebih banyak peluang kepada wanita. Jadi apabila ada keterbukaan dalam Perikatan Nasional ini memberi ruang kepada calon-calon wanita, saya kira ini satu perkara yang cukup baik sekali dan saya mengharapkan supaya lebih ramai lagi calon-calon wanita di peringkat nasional untuk PRU akan datang ni boleh diketengahkan, dan hasrat 30% itu bukan hanya Perikatan Nasional saja tapi harus diterjemahkan oleh pihak Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Muhammad Sabu menyifatkan kehadiran bekas YDP Melaka Muhammad Khalil Yaakob bersama calon PH satu perkara yang positif buat gabungan itu. Presiden amanah itu berkata kehadiran Muhammad Khalil di kempen PH memberi kesan yang baik kepada calon PH menjelang hari mengundi Sabtu ini. Dalam hantarannya di Facebook, Muhammad berkata sokongan Muhammad Khalil itu secara tidak langsung membuka jalan kepada PH dan Adli Zahari untuk kembali menerajui kerajaan negeri. Sejak 3 hari lalu, Muhammad Khalil terus menyertai kempen PH dengan yang terbaru bersama G. Saminadan, calon PH di Dun Gadik. Untuk rekod, sebelum dilantik menjadi Gubernur Melaka, dia merupakan Menteri Besar Pahang selama 13 tahun sebelum menjadi anggota Kabinet selaku Menteri Penerangan. Sejak semalam, PH juga banyak berkongsi mengenai sedutan temu bual Muhammad Khalil yang memberikan pandangan positif kepada calon Ketua Menteri Gabungan itu, Adli Zahari. Baik, berita yang seterusnya.
Keputusan Kerajaan Negeri Kedah untuk menghentikan pembaharuan semua lesen premis nombor ekor di negeri itu adalah muktamad. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Besarnya Muhammad Sanusi Mat Noor dalam sidang media di pejabatnya hari ini. So, ini keputusan yang pertama lah. Muktamad. Tak payah datang bincang lagi. Selasa lalu, Presiden Gerakan Dominic Lau berkata, pihaknya akan menghantar delegasi kepada Kerajaan Kedah bagi membincangkan larangan itu. Sementara itu, Sanusi berkata, dia bersedia berdepan tindakan undang-undang daripada mana-mana pihak yang mahu mencabar keputusannya itu. Jika beliau merasakan itu satu keperluan untuk beliau berbuat begitu, saya persilakanlah. Berdasarkan undang-undang, yang mana dia boleh pergi, dia pergilah. Saya pun buat kerja saya berdasarkan undang-undang juga. Dia boleh buat semakan kehakiman ke apa, tu terpulang kepada mereka lah. Saya buat kerja saya, dia buat kerja dia. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Tengku Adnan Tengku Mansor boleh menarik lafaz lega setelah kerajaan dilaporkan tidak akan meneruskan rayuan terhadap pembebasannya dalam kes rasuah sebelum ini. Semalam Akhbar DH dalam laporannya berkata, ia difahamkan bahawa pihak pendakwaan telah menarik balik rayuannya. Untuk rekod 4 bulan lalu, Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang menyabitkan ahli Parlimen UMNO itu bersalah dalam kes rasuah berjumlah RM2 juta. Pejabat Peguam Negara kemudian memfailkan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Malaysia kini ketika ini sedang berusaha mendapatkan pengesahan berhubung penarikan rayuan oleh pihak pendakwaan. Disember tahun lalu, ahli Parlimen Putrajaya itu dijatuhkan hukuman penjara 12 bulan dan denda RM2 juta. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan kemudian membatalkan keputusan itu pada Julai lalu. Pengerusi panel hakim Suraya Osman memutuskan RM2 juta yang diterima Tengku Adnan daripada pengarah aset Khayaman Sdn Bhd Chai Kin Kong adalah sumbangan politik untuk dua pilihan raya kecil. Baiklah, seterusnya kandungan tajaan ini dibawakan khas kepada anda oleh McDonald's Malaysia. Sebagai sebuah syarikat milik pelabur Islam, McDonald's Malaysia memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar zakat perniagaan sebanyak RM2 juta tahun 2021 melalui agensi-agensi mengurus zakat negeri. Ini merupakan jumlah tertinggi sumbangan zakat perniagaan oleh McDonald's Malaysia sejak kami mula membayar zakat pada tahun 2017. Sebagai tanda terima kasih kami kepada seluruh rakyat Malaysia, zakat perniagaan McDonald's ini merupakan salah satu dari inisiatif kami untuk menyumbang kembali kepada rakyat Malaysia. Diharapkan juga dengan penyambahan zakat perniagaan McDonald's pada hari ini akan mengukuhkan lagi keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap jenama McDonald's.
Turut hadir Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Haji Ahmad Marzuk bin Syari di Majlis Penyampaian Zakat yang diadakan di McDonald's Putrajaya Presin 2. Dengan tertunainya zakat perniagaan ini secara tidak langsung menunjukkan betapa syarikat-syarikat kooperatif di Malaysia khususnya mengambil berat dan prihatin kepada mereka yang memerlukan. Sudah pasti dengan wang zakat ini dapat membantu golongan yang memerlukan seperti golongan asnaf dan mereka yang memerlukan lalu meneruskan kehidupan mereka pada hidup. McDonald's Malaysia merupakan antara restoran khidmat segera pertama di Malaysia yang menerima pensijilan halal daripada JAKIM, komited untuk memastikan standard halal yang ketat sentiasa dipatuhi. Jadi antara inisiatif kita yang memastikan produk kita halal, kita pastikan daripada sourcing, daripada ladang, pemrosesan, logistik, penghilangan dan juga sampai di restoran, pekerja-pekerja kita faham apa itu halal, apa itu kebersihan. Nak pastikan dan kita audit, setiap restoran kita sentiasa audit dijalankan oleh audit dalaman dan juga daripada institusi-institusi yang berkenaan, ya. Jadi insyaAllah makanan yang kita sediakan sentiasa halal. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.